Tapi ayat ini saya tak tafsir malam ni. Semalam ni saya nak bawa tentang bagaimana, kenapa iblis itu cemburu kepada manusia. Kita bercerita sahaja malam ni, ringan saja pemikirannya. Ya, di mana Allah berkata, wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika berkatalah Tuhan kamu kepada malaikat, ini ja'ilun, sesungguhnya aku ini pasti akan melakukan, membina di bumi ini khalifah. Lalu malaikat itu bertanya, ataj'alu fiha man yusidu fiha, apakah pasti sungguh wahai Tuhan kamu ingin membina dan melakukan atau mencipta di bumi itu orang yang bakal merosakkan bumi, wa yasfiku dima, dan bakal menumpahkan darah, wa nahnu nusabbih, walhal kami ini sudah ada dan kami ini sedang bertasbih kepada kamu, bihamdika, dengan memuji kamu. Itu saya ambil ayat ni sebab dalam ayat ni dia sebut lagi nusabbihu bihamdi, dan kita sekarang dalam konteks asyukru, dalam konteks kalimah alhamdulillah. Sebab itu kita bincang ayat ni, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Jadi malam ni kita nak tambah sikit ilmu. Kalau nak bersyukur dengan Allah itu kena tambah satu konsep lagi. Selain daripada taat, dalam keadaan taat itu kita mesti nusabbih wa nuqaddis. Kita menyucikan dan kita mengagungkan. Maka kalau kita sekadar bersyukur dan cuba mentaati dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menampakkan kita taat kepada Allah, tapi dalam diri kita tidak ada rasa untuk membesarkan Allah, menyucikan Allah, mengagungkan Allah lebih dari yang lain, maka itu bukan dinamakan syukur. Tuan-tuan sekalian, inilah Al-Quran, dia tambah ilmu sikit-sikit. Qala, lalu Allah jawab kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Saya tak boleh nak tafsir semua ayat ini kerana banyak sangat benda di dalamnya. Saya nak ambil dari sudut syukur saya. Tuan-tuan sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala berkata wa iz qala, iz di situ, dia di sudut bahasa dia bermaksud lil madhi, merujuk kepada satu ketika, once upon a time, maka satu ketika dahulu, sebelum diwujud manusia ini, Allah imbau kembali kejadian sebelum kita dicipta. Di mana is di situ bermaksud al-istirja', iaitu memanggil kembali, membawa kembali, yakni at-tazkirah bima madha, memberi peringatan dengan apa yang telah berlaku. Itu makna is. Jadi di sini Allah bercakap kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu kepada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya sebelum penciptaan kamu itu dilakukan, ada satu ketika pernah berlaku macam ni. Jadi saya nak hurai kenapa Allah Ta'ala qala rabbuka. Maka Allah pernah berkata, Allah bagi tahu kepada malaikat supaya malaikat cerita kepada Nabi macam ni, Tuhan kamu pernah berkata. Tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini apa yang menarik, Allah sebut Rabbuk, wa iz qala Rabbuk. Dia tidak mengatakan wa iz qala Allah seperti yang saya buat sebelah kanan ini, ataupun tidak mengatakan wa iz qultu. Ketika aku, dia tak guna Allah sebagai ganti nama, dia tak guna juga aku sebagai Allah sebagai nama dan ana sebagai ganti nama. Padahal boleh. Dia tak cakap macam tu. Kenapa dia hadirkan kalimah Rabb, kalimah ketuanan? Kerana soal yang kita nak bincang pada malam ni, tuan-tuan, kekufuran iblis itu, kekufuran syaitan itu, kerana soal dia tidak tunduk kepada ketuanan Allah, sekalipun dia mengaku Allah itu sebagai Tuhan. Jadi ini isu penting. Ini isu penting. Yang ni kita kata tadi, tak payah keluar agama Kristian, tak payah masuk agama Kristian. Sebab apa yang ditekankan di sini ialah tak perlu kita mengatakan Allah itu bukan Tuhan kita. Cukup bila ketuanan Allah itu tidak terdera, tidak terjulang, tidak ditonjolkan dalam kehidupan kita. Sebab itu dihadirkan wa iz qala rabbuka. Dia tidak mengatakan wa iz qala Allah. Di mana Rabb itu arti dia ketuanan. Dan di situ ka, di situ Rabb, di situ disandar kepada ka iaitu Adam. Wa iz qala rabbuka, dan ketika berkata Tuhan kamu,
Di situ Nabi Muhammad, silap, ini bukan Adam. Nabi Muhammad alaihissalam, salah tulis. Jadi di sini Allah Ta'ala mengaitkan ketuhanan kepada Nabi kita. Yakni ketika Allah berkata kepada Tuhan, ketika Tuhan kamu berkata kepada malaikat. Jadi di sini seolah-olah Allah ingin bercakap kepada Nabi, wahai Muhammad, ketuhanan aku itu ke atas kamu itu benda yang penting. Benda yang penting. Itu sebab dia sandar Rabb kepada Nabi terus. Dia tidak menggunakan Allah dan Ana dan sebagainya. Kerana Rabb ini yang menjadi tema dalam ayat ini. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah yang Allah Ta'ala cakap kepada malaikat? Allah Ta'ala mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di mana kalau tuan-tuan nak rasa Rabb ini, Ar-Rabb ada beberapa makna yang perlu diganding serentak. Di antaranya Ar-Rabb bermaksud Al-Malik, sebagaimana yang disebut dalam ayat Malik Yaumiddin contohnya. Banyak lagi ayat lain. Tapi maksud apa? Al-Malik, yang berkuasa, yang memiliki dan yang memerintah. Ar-Rabb juga bermaksud As-Sayyid, yang mengemudi, yang mengepalai, yang mengendali, itu maksudnya. Sebab itu ketika mana, kalau nak faham makna Rabb, ketika Nabi Yusuf ingin keluar, ketika ada seorang hamba ingin keluar dari penjara, yang mana ketika itu dia pernah bersama Nabi Yusuf berpesan kepada hamba ini, uzkurni inda rabbik, sebut tentang aku kepada ratuan kamu, iaitu raja. Kerana raja waktu itu, Aziz ini namanya, ialah yang mengemudi, mengepalai kerajaan Mesir pada waktu itu. So jadi Ar-Rabb juga bermaksud kena ada Allah yang berkuasa, Allah yang mengepalai, dan Ar-Rabb juga bermaksud Al-Muslih, iaitu yang membawa kebaikan, Al-Mudabbir yang mengurus, Al-Jabir yang berkuasa, Al-Qaim yang berdiri dan tegak. Maka dalam bahasa Arab, orang Arab pernah bercakap begini, qad rabbahu, dia telah memukdikannya, dia telah memperelokkannya, fahuwa rabbun lahu. Ada orang cakap macam tu di antara makna Rabb. Dan selain daripada itu, Ar-Rabb juga bermaksud Al-Ma'bud, kerana kita pernah dengar dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang penting di sini tuan-tuan, di antara makna-makna ini dia perlu ada serentak. Itu makna iz qala rabbuk. Wa iz qala rabbuk, ini Rabb yang macam ni, yang memiliki, yang mengepalai, yang mentadbir, yang mengurus, dan yang disembah. Ya tuan-tuan sekalian, sekarang kita tanya kepada malaikat itu, kenapa dia berkata kepada malaikat? Kata ulama, disebut malaikat di sini sebab termasuk dalam kalimah malaikat itu iblis. Zadakhala iblisu fi khitabihi annahum lam yakun min unsrihim. Di mana walaupun sekalipun iblis itu tidak termasuk dalam kategori unsur malaikat, illa annahu qad tashabbaha bihim, melainkan dia sudah menjadi serupa dengan malaikat dari sudut ibadat dan kesungguhan dia mentaati Allah. Ini semua kita dah tahu. Wa tawassama bi af'alihim, dan sehingga malaikat itu sudah menjadi suatu jenama. Iblis itu sudah menjadi suatu identiti kepadanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan malaikat. Falihaza dakhala fil kitab. Sebab itu Allah sebut wa iz qala rabbuka lil malaika di sini. Disebut malaikat secara umum. Karena iblis itu tuan-tuan, nanti kita baca cerita dia, telah mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah di langit dunia. Dan tetapi wazamma, dia akhirnya dicela fi mukhalafatil amr, dengan sebab dia menyanggahi perintah Allah. Ini yang masalah yang kita nak sebut. Iblis yang telah sampai ke tahap beribadat dan beretika, berkelakuan seperti malaikat itu, akhirnya dicela oleh Allah kerana menyanggahi suruhannya. Kita tuan-tuan tak boleh buat ibadat sebanyak mana iblis buat, tuan-tuan. Dia lebih hebat. Kalau kita nak bertanding di sudut ibadat, bersisa lagi hebat daripada kita, pun tewas. Dan kalau kita nak bertanding di sudut ibadah dengan iblis, dia beribadah beratus-ratus tahun. Jadi dia tidak hairan kalau kita ini nak dibanding dengannya dari sudut kuantiti ibadah, kualiti ibadah. Dia lebih berkualiti, dia lebih berkuantiti. Tetapi yang mengalahkan dia apa? Syukur, iaitu mengiktiraf ketuhanan Allah SWT. Masalah hari ini tuan-tuan, banyak perbuatan yang kita buat di alam ini yang secara tak sedar meruntuhkan, menudung dan tidak menonjol ketuhanan Allah di atas muka bumi ini. Ini yang mungkar yang paling besar, tuan-tuan sekalian. Mungkar yang paling besar.
Apalagi kalau nak bina pusat-pusat pelancongan yang berunsur agama macam tu. Terang-terang tuan-tuan, terang-terang benda ini salah. Bukti kan pernah berlaku satu surau di Johor, di mana pusat ada peranginan. Apabila ada upacara agama Hindu dilakukan dalam pusat itu, tidakkah Mufti Johor Noh Gadut rasanya kalau tak silap saya mengarahkan supaya surau itu dirobohkan, dan akhirnya pihak motel atau pihak tempat pelancongan itu merobohkan surau itu. Tiba-tiba kita nak buat yang lebih besar dari surau itu. Apa cerita ini? Maaflah. Maaf tuan-tuan. Saya terpaksa beritahu. Wahai orang yang ada kuasa. Wahai orang Islam yang ada kuasa. Jangan salah guna kuasa yang Allah beri kepada kamu. Nanti Allah tarik kita daripada berkuasa di bumi ini dan diberi kuasa itu kepada yang betul-betul kafir. Apa kita nak buat? Ingat, sewaktu kita Islam berada kuasa, kita tidak berkelakuan sebagai orang Islam. Kita hanya menjana keuntungan dan fikir nak dapat duit banyak saja. Saya tidak marah kerajaan nak naik tol, nak naik apa, naiklah kerajaan sebab itu hak kamu. Nak bayar tol, kalau elektrik naik ke, saya akan bayar setakat saya mampu. Tak bayar, istihad bankrupt itu saja. Tak apa, kita tidak kasar itu. Tetapi kenapa ingin menjana keuangan dengan membugar perkara-perkara yang boleh meruntuhkan akidah? Tuan-tuan sekalian, ini kemungkaran yang tidak perlu dibuat. Kemudian tuan-tuan sekalian, tiba-tiba Allah pun berkata, di mana di sebalik kalimah malaikat ini, qala arbabul ma'ani, orang-orang yang hatinya halus dan boleh menguasai makna ayat, dia mengatakan Allah menyebut malaikat dalam ayat ini, di mana wa iz qala rabbuka lil malaikah, di mana Allah beritahu macam ni dalam ayat ni, dia kata itu la lil masyhur. Bukan untuk perbincangan. Walakin listikhraj ma fihim min ru'yatil harakat wal ibadah wat tasbih wat taqdis. Kata ulama yang ada sains ini, dia kata Allah mengajukan ayat ini kepada malaikat nak bagi tahu, nak buat ini sebenarnya Allah tak perlu bagi tahu pun. Allah boleh buat saja. Apa perlu Allah bagi tahu sedangkan Allah Maha berkuasa? Tapi kenapa dibagi tahu kepada malaikat? Supaya terlahir bicara malaikat yang kita baca nanti, yang cuba menunjukkan hakikat sebenar hamba Allah untuk berkelakuan di atas muka bumi. Iaitu apa dia? Listikhraji ma fihim, untuk melahirkan apa yang ada pada diri mereka. Ru'yatul harakat, iaitu pandangan aktiviti atau gerakan, wal ibadah, dan juga menampakkan unsur ketundukan, dan cuba menunjukkan at-tasbih, iaitu menyuci, wat taqdis, dan mengagungkan Allah. Itu sebenarnya tujuan ayat ini diucap kepada malaikat. Kalau sekadar manusia itu Allah nak buat manusia, tak perlu libatkan malaikat. Allah boleh buat manusia ada, malaikat nak kata apa? Ini arbabul ma'ani melihat begitu. Dia mengatakan sebenarnya tujuannya supaya terpacul daripada mulut malaikat apa sepatutnya seorang hamba itu berkelakuan.